Kesiankan kami, para papam, kesiankan kami, para papam, kesiankan kami, para papam, kesiankan kami, kesiankan kami, para papapapa. Harga barangan bilalah nak turun, wahai wakil rakyat jelata. Bangunlah pagi hinggalah ke petang, mencari rezeki nak bayar hutang. Nandung-nandung dayang sinandung, bilakah rakyat nak hidup senang? Kesianlah kami, para papang, kesiankan kami, para papang, kesiankan kami, para papang, kesiankan kami, kesiankan kami, para papapapa. Wahai pemimpin, jangan marah-marah, jalankan tugas penuh amanah. Hiduplah rakyat dalam serba susah, janganlah jadi kata lompat lompat. Nandung-nandung dayang sinandung, wahai pemimpin, maafkan kami. Maafkan kami, para papam, 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 maafkan kami, maafkan kami. Berapa kali maaf dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam quality, selamat datang ke channel Pancut Remas A to Z. Salam sejahtera kepada semua. Bersantai bersama lagi. Baik, bagi meneruskan kita punya perbincangan pasal quality or quality, kita ada sebut sebab di slide maupun di episod sebelum ini, saya ada sebut tentang konsep rumah untuk menerangkan pengertian negara dan juga sesebuah negara, dan juga kita bagikan sebagai contoh pada satu rumah, satu keluarga yang menduduki di satu rumah. Jadi dia punya konsep dia adalah peringkat unit keluarga maupun kan negara. Semua tahu bentuk rumah mudahnya adalah dia salah satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan manusia maupun negara. Jadi ada istilah kita sebut tuan rumah peringkat negara, di mana kita ada convention maupun summit. Kita akan sebut sebagai tuan rumah, negara kita tuan rumah. Jadi masih disebut rumah je tu. So tidak kira rumah tu kecil ke besar ke, sederhana, mewah maupun bertanah dan serata dan lain-lainnya. Tapi rumah adalah rumah. Sudah tentu dia ada lantai, dia ada tiang-tiang utama, dinding-dinding, ruang untuk bilik-bilik dan lain-lainnya. Dan memanglah kita kata dia ada pintu dan tingkap, atap dan bumbung. Maka fungsi rumah adalah tidak lain tidak bukan untuk keselamatan, beristirahat dan juga perlindungan daripada kepada yang cuaca dan lain-lainnya lah. Baik, seterusnya penjelasan dia, penjelasan dia mudah, ambil mudah lah. Pada skala negara ataupun keluarga, tak kira lah Malaysia yang sekarang ni kita sebut negara yang demokrasi, punya mendokongkan sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip asas seperti perlembagaan, beraja dan juga berparlimen, punyai rukun negara.
dan juga dasar yang disebut sebagai dasar ekonomi dan pembangunan. Mestilah ada pendidikan ya, dalam sesuatu negara yang majmuk, ya, berbilang kaum, berbilang budaya. Jadi kita ada pelan kesihatan, ya, Kementerian Kesihatan. Kita juga ada amalan-amalan agama berhubung kait dengan pergerakan kaum dan bangsa. Dan kita ada badan kehakiman, ya, judiciary system ataupun body judiciary, dan juga kita ada macam-macam lagi lah yang kita akan, bukan tujuan di sini nak sebut segala-galanya, tapi nak terangkan, menjelaskan apakah konsep rumah. Jadi kita tengok yang pertamanya adalah lantai. Lantai merupakan struktur asas dalam sesuatu pembinaan. Mestilah kukuh ya, sebelum boleh dibinakan dinding, dibinakan tiang-tiang ataupun bim-bim dan bumbung-bumbung dan sebagainya. Asasnya tiang ataupun lantai ini mestilah kukuh. Itu dalam konteks kediaman. Tapi kalau negara, ya, kita akan lihat apakah lantai. Mestilah ketebalan dia punya pemerintah, ya, political stability. Itu salah contohnya. Dan kita lihat kepada apa lagi yang disebut sebagai perkara yang penting, ya, dalam konteks rumah tadi. Yang keduanya tiang-tiang. Tiang-tiang utama mestilah orang sebut sebagai, ini perumpamaan, ya, pemerintah mestilah stable, kuat. Jadi mestilah punyai pemimpin-pemimpin, ya, yang tegak mematuhi undang-undang negara, dan juga disebut sebagai dia mestilah lurus, ya, beramanah, jujur, ikhlas dalam memikul tanggungjawabnya amat berat pada negara dan rakyat dan seluruh yang mereka ni memang angkat sumpah untuk menjalankan tugas dia, kan. Apabila diberi jawatan, mereka setelah pun ada kabinet, ada Perdana Menteri, semuanya akan diberi jawatan sambil mengangkat sumpah taat setia kepada raja dan negara. Itu semua kita tak boleh lari lah, ya. Itu adalah tiang-tiang, ibarat dia pemimpin. Nah, dinding-dinding, ya. Ini juga perumpamaan dia tidak lain tidak bukan adalah manifesto, ya, janjian-janjian perancangan pembangunan negara rakyat-rakyat yang orang kata mestilah semua janji-janji ini, semua pelan-pelan ini mestilah rapi, kukuh, ya, stable, dan juga kita sebut sebagai pragmatik ataupun praktikal, ya. Ini ibarat dia, dinding ini ibarat dia apakah manifesto ataupun apakah perancangan, apakah untuk rakyat, untuk negara, yang mesti ada perkara yang penting untuk kemajuan negara, pembangunan negara, untuk kemajuan rakyat, kehidupan rakyat, ya, supaya selesa sudah hidup, bukan hanya segelintir saja yang dapat hidup secara nak sebut sebagai senang. Semua kena ambil kira, ya. Itu adalah dinding-dinding yang merupakan apa umpamakan, ya. Dan yang seterusnya adalah ruang bilik-bilik, ya. Ruang bilik-bilik ini, pintu dan sebagainya, perumpamaan dia adalah sistem komunikasi. Maknanya kebebasan bukan menunjuk perasaan, tapi kebebasan untuk
memberi pandangan, kan, kebebasan untuk memberi idea-idea, kebebasan untuk bertutur, berkomunikasi, ya, antara satu pihak dan satu pihak yang lain, ya. Jadi bukan pihak pemerintah dengan rakyat ni terpisah kerana tidak boleh berkomunikasi. Itu bukan matlamat dia, bukan maksud dia. Jadi luar dan dalam negara yang bebas dan sihat. Komunikasi tidaklah bebas dan sihat. Sistem perundangan yang mantap dan peningkatan berterusan, continuous improvement. Ya, ini bukan untuk menyekat sesebuah negara. Dalam sebuah negara ini, komunikasi, sistem komunikasi ataupun kita sebut sebagai ruang-ruang bilik-bilik ini yang di mana kita boleh bergerak, ya, bergerak. Kita boleh juga beri pendapat, beri pandangan yang sihat. Bukan negatif lah, semuanya positif untuk kebaikan negara dan rakyat yang berbelang kaum, terutamanya negara-negara yang berbelang kaum. Dan seterusnya kita lihat pada konsep atap bumbung, ya. Atap dan bumbung. Apakah perumpamaan dia? Dia merupakan payung negara. Payung ni lah kita ada sebab sebagai yang tertinggi di negara kita ni, sistem raja-raja, ya. Kita ada yang Pertuan Agong dan lain-lainnya, dan mereka lah yang akan memberikan suatu perumpamaan seperti payung kepada negara, ya, di mana kita ya berparlimen, berdemokrasi, dan kita ada keluaran undang-undang, dan good governance. Ini amat penting, good governance. Maknanya negara yang maju, yang negara yang berdemokrasi, negara yang aman sentosa dan aman dari sudut keselamatan, ya, dalam dan luar negara, dia berpunca, dipaksikan kepada good governance, pemerintah yang amat cekap, amanah, bersih. Ya, itu yang secara menyeluruhnya. Ya, jadi ini amat memainkan peranan untuk merealisasikan apa-apa sahaja perancangan yang ada untuk rakyat dan negara. Dan last but not least, saya sebut di sini berbahasa Inggeris sedikit lah, kerana tepat tiju. Itulah dia punya maksud dia. Ini perumpamaan dia dalam sebuah negara, negara dan sistem kita sebut sebagai dalam rumah. Kalau rumah, kita ada sistem pembuangan, perkumuhan ataupun najis-najis, ya. Memang ada sistem berparitan, sistem perkumuhan, sistem pembuangan, ya, najis-najis dalam sebuah rumah itu. Maka dalam negara pun sama juga. Kita ada salah satu sistemnya, sistem perundangan dia, ya, di mana kita ada mahkamah, kita ada undang-undang, kan, dalam negara. Dan kita juga ada untuk pemerintah, kita ada sistem pilihan raya, ya, sama ada pilihan raya kecil atau pilihan raya umum, kan, di mana yang bertanding itu merupakan wakil-wakil rakyat, ya, yang akan dipilih, diberikan mandat oleh rakyat-rakyat sendiri. Jadi ini merupakan perkara yang perlu ada dalam sebuah rumah ataupun sebuah negara. Jadi dalam konteks PRU ni, ya, tak lama lagi kita pun akan melalui pilihan raya umum 15. Di sinilah kita akan benar-benar memilih, ya, bukan suka-suka, bukan atas perasaan suka ataupun benci, tapi mestilah atas perasaan ingin memajukan
negara ingin memajukan nasib rakyat, keseluruhan dia, kesemuanya, ya. Jadi yang kita sebut sini yang malas, yang kita tahu tak mampu ataupun tidak mahu membuat kerja-kerja berat-berat, ataupun yang mesti mengambil tugas tanggungjawab yang berat-berat, maka perlulah ataupun bolehlah kita gantikan dengan mereka yang kita tahu daripada pengalaman, daripada ilmu, ya, yang mereka ada, dan kita sudah boleh kenal pasti. Sebab rakyat Malaysia pun 18 ke atas sudah boleh mengundi, jadi sudah matanglah, ya, untuk memilih sesuatu wakil rakyat yang kita sebut sebagai yang berwibawa. Dia punya ilmu, yang berwibawa, dan yang mempunyai memang niat yang baik, ya, untuk negara. Jadi secara tak langsung, ya, apa yang terlihat tadi itu adalah konsep sebuah rumah, ya, di mana konsep rumah ini perumpamaan dia bolehlah kepada senario sebuah negara. Jadi begitulah. Jadi kesimpulan dia, kita lihat kepada kesimpulan daripada kita sebutkan ini semua adalah kita mahukan negara Malaysia ini menjadi sesuatu negara yang maju setelah 65 tahun merdeka, dan mestilah rakyat dia yang berbelang kaum, yang berbelang agama dan budaya dan sebagainya, mestilah mampu hidup berdikari dengan adanya pelan-pelan yang diwujudkan oleh pihak-pihak pemerintah yang stable, ya, yang jadi ini sebenarnya umpama saya nak berikan contoh, kita ni kalau ada syarikat, katalah Malaysia ni sebagai kita punya syarikat lah, ya, semua rakyat adalah pemilik, ya, syarikat ataupun syarikat lah di Malaysia ni kan. Jadi kalau kita sebagai pemilik, kita mestilah syarikat mestilah hendakkan pekerja-pekerja, pegawai dia yang mampu, ada kebolehan, ada kelulusan, ada ilmu, ya, ada skill-skill ataupun kita sebut sebagai kemahiran-kemahiran yang tertentu dalam berbagai-bagai bidang. Banyak tas-tas ataupun tugas-tugas yang perlu mereka laksanakan. Jadi kita sudahlah expect, kita mestilah kita katakan semua wakil-wakil rakyat yang akan dipilih ini ataupun akan yang dalam kita nak mengundi, ya, nak memangkahnya, mestilah kita tahu mampu tidak dia melaksanakan 5 tahun katakan. Mampu tidak dia laksanakan tanggungjawab berat-berat ini. Dan kita akan sebutkan, kalau kita sebuah syarikat, kau nak ambil saya sebagai pekerja contohnya, majikan mesti nak tahu mampu tak saya ni melaksanakan tugas itu. Dan kita melihatnya bukan memberi gaji yang murah-murah. Seseorang wakil rakyat itu gaji mereka mahal-mahal. Jadi kalau syarikat memberikan imbuhan, ya, memberikan jawatan yang amat tinggi sebuah negara, rakyat ini memang akan bergelar YB yang berkuasa, maka apa yang kita expect, apa yang kita jangkakan daripada mereka, balasan mereka kepada jawatan, imbuhan, ya, daripada banyak perks, banyak, ya, rakyat jelata hanya bergantung pada gaji, upahan. Tapi mereka yang dilantik sebagai, diletakkan di situ, diberikan jawatan yang daripada Perdana Menteri sampailah Menteri-Menteri, sampailah pengarah, gaji mereka bukannya sikit-sikit, tinggi.
Jadi adakah mereka mesti kita pejamkan mata saja, tutupkan mata sebelah saja melihat mereka kalau projek tidak dilaksanakan, diuruskan dalam jangka masa yang sepatutnya, ya, dan rakyat tidak diendahkan, hanya penting rakyat ini di waktu pilihan raya. Kerana apa? Nakkan undian. Sebelum pilihan raya, semua boleh duduk di bawah kemah-kemah, makan bersama, ya, bercerita bersama, ya. Tetapi selepas pilihan raya, setelah bergelar jawatan-jawatan yang masing-masing akan memegangnya dengan tanggungjawab, mengangkat sumpah dan sebagainya di depan agung dan sebagainya, masa Perdana Menteri. Lepas itu apa mereka buat? Apa mereka buat? 65 tahun sudah. Dan 65 tahun, di manakah mereka dan di manakah rakyat? Masing-masing fikirkanlah, ya. Jadi untuk kali ini saya rasa membadailah situ. Saya bukan cerita panjang. Pantun bertajuk PRU 15. Seluruh Malaysia dihias bendera, berkibar beraneka warna megah, cantik serba indah. Ayuh Malaysia, bangunlah segera. Berat melangkah, salah memangkah. Berat lagi bahu memikul padah. Selamat mengundi.